Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ta'rif zihar. Zihar ni ta'rif dia. Zihar daripada segi bahasa diambil daripada perkataan az-zahru. Az-zahru ni makna dia belakang. Makna dia belakang. Belakang ni, atas belakang ni kita panggil az-zahru. Ini kerana gambaran asal zihar ialah seorang suami berkata kepada isterinya. Ni gambar asal dia lagu ni. Hak ni asal zihar ni. Engkau haram ke atasku. Kamu ni haram ke atas aku seperti mana haramnya belakang emak aku. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. Aku niat belajar dan mengajar, mengingatkan dan memberi peringatan, memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, memberikan faedah dan mendapatkan faedah, sentiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia kepada petunjuk dan menunjukkan kepada kebaikan, mengharap hanya pada redha dan dekat dengan Allah SWT, serta mengharap ganjaran pahala daripada Allah SWT, insyaAllah, amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi ini insyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT. Alhamdulillah, Allah SWT masih lagi mengizinkan kita hadir ke rumah Allah SWT dan kita akan belajar pada pagi ini. Dan tuan-tuan semua, alhamdulillah, semua alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin yang Allah SWT peruntukkan untuk kita, alhamdulillah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan belajar surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah, surah yang ke-58, ada 22 ayat dan kemarin kita sudah baca 4 ayat. 4 ayat ni dalil hukum kepada zihar, hukum zihar. Jadi pada hari ni, pada pagi ni, hamba nak baca fiqh sedikit pada hari ni untuk kita faham. Biar kita betul-betul memahami apakah itu zihar. Kemarin tu dengan cara ringkasnya hamba cerita dah. Dan kitab yang membaca pada tuan-tuan pada pagi ini, Fiqhul Manhaji karangan Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Ali Asyarbaji. Jadi masyhurlah kitab Fiqhul Manhaji ni dengan bahasa yang bahasa terkini lah. Dalil hukum zihar secara kasarnya diambil daripada hadis yang diceritakan oleh Aisyah. Jadi kemarin kita belajar dah. Jadi hari ni kita nak lumakkan sikit sebelum daripada kita berganjak ayat yang kelima. Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan isteri Aus bin Samit, isteri kepada Aus bin As-Samit, telah datang mengadu hal suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dengar dah kemarin, isteri dia ni nama dia apa dia? Nama dia Khawlah binti Tha'labah
Al-Khazrajiyah. Khawlah ni datang mengadu hal kepada Nabi. Beliau berkata, wahai Rasulullah, suamiku telah memakan keremajaanku. Dah tua dah kan, dan aku telah melahirkan banyak anak hasil hubungannya denganku. Ramai dah anak duk keluar ni hasil daripada kahwin dengan isteri suamiku Aus ni. Apabila aku telah tua dan tidak boleh melahirkan anak lagi, dia menziharkanku. Dah kita tua, dah tak ada, dia panggil tak ada gas balah mana dah ni. Maka dia ni dia zihar, ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu. Jadi dia mengadu hal pada Nabi. Lepas tu sambil-sambil dia berdoa. Beliau tidak berganjak, duduk doa juga, duduk mengadu hal pada Allah SWT, mengadu pada Nabi, duduk tekan Nabi dan juga duduk berdoa. Beliau tidak berganjak sehingga Jibril menurunkan ayat-ayat ini, ayat 1 hingga ayat 4 yang kita baca dah kemarin. Baik, sekarang ni kita nak lumatkan sikit, nak faham sikit lagi ta'rif zihar. Zihar ni ta'rif dia, zihar daripada segi bahasa diambil daripada perkataan az-zahru. Az-zahru ni makna dia belakang. Makna dia belakang. Belakang ni, atas belakang ni kita panggil az-zahru. Ini kerana gambaran asal zihar ialah seorang suami berkata kepada isterinya. Ni gambar asal dia lagu ni. Hak ni asal zihar ni. Engkau haram ke atasku. Kamu ni haram ke atas aku seperti mana haramnya belakang emak aku. Sebagaimana aku ni haram nikah dengan mak, maka mak pun haram. Tu dia ayat kepada isteri dia. Ni bahasa Melayu dah. Dalam bahasa Arab, anti alayya ka zahri ummi. Kamu di atas saya ka zahri ummi, seperti belakang ibu saya. Itu perkataan bahasa Arab. Bahasa Melayu, engkau haram ke atasku seperti haramnya belakang emak aku. Zihar daripada segi istilah ulama fiqh ialah seorang lelaki menyamakan isterinya. Kalau isteri menyamakan, tak ada masalah, tak jadi zihar. Sebab ada soalan tanya, kalau isteri royak kepada suami, tak ada satu. Sekarang ni kuasanya duduk di suami. Seorang lelaki menyamakan isterinya dengan salah seorang mahramnya. Salah seorang mahram, seperti ibu dia, ibu lelaki ni, atau adik-beradik perempuannya. Adik-beradik dia tak boleh, sebab adik-beradik ni haram nikah. Daripada sudut haram mengahwininya, daripada sudut haram kahwin dengan adik-beradik, dengan ibu tak boleh. Cerita dia zihar ni, orang-orang dahulu menganggap zihar sebagai salah satu daripada cara tolak. Cara tolak ni pada zaman jahiliah ni, dia kira cara tolak dia zihar. Tolak ni makna cerah. Islam sebaliknya memberikan tanggapan lain bagi zihar. Islam kira buat anggapan lain bagi zihar ni, dan memberikan hukum baru yang bukan berbentuk tolak. Jadi bila ni keluar hukum ni? Keluar hukum ni ketika mana Khawlah ni pergi mengadu kepada Nabi pasal masalah suami dia Aus bin As-Samit. Hukum zihar. Hukum zihar ni, biar kita kena tahu ni. Hak tak kahwin lagi kena tahu. Dah kahwin dah lagi-lagi kena tahu. Zihar adalah haram. Hukum zihar ni, buat zihar royak kepada isteri, anti alayya ka zahri ummi, ataupun kamu bagi aku ni haram seperti mana haramnya ibu aku kepada aku. Maka hukum zihar ini adalah haram dan merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar, berdasarkan kepada keputusan ijma' ulama. Keputusan majoriti semua ulama kata hukumnya adalah haram dan dosa besar. Dalilnya tadi, bila kita lihat tadi dalam surah Al-Mujadalah tadi yang kita belajar ni, ayat yang kedua, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Tu dalil dia.
Dan sesungguhnya mereka dengan melakukan zihar itu berkata sesuatu perkara yang mungkar dan dusta. Itu dalilnya dosa besar, hukumnya haram. Lafaz zihar, lafaz zihar ni menunjukkan kepada zihar ini terbahagi kepada dua. Lafaz zihar dia kena lafaz. Kalau dalam hati tak jadi. Dia lafaz dengan mulut tu. Supaya dengan lafaz tolak juga. Lafaz tolak ni lafaz dengan mulut. Ataupun sekarang ni lafaz guna telefon. Dia tulis type. Dia tulis. Lafaz ni ada dua, lafaz sorih dengan lafaz kinayah. Lafaz sorih makna jelas. Dan juga kinayah ni dia panggil kiasan, kias. Dia kias. Lafaz sorih ialah lafaz yang menunjukkan kepada maksud zihar sahaja. Dia sorih ni tunjuk kepada makna zihar sahaja. Dia tak pergi makna lain. Sebab sorih jelas. Dan tidak boleh diandaikan kepada makna-makna yang lain. Contoh dia, suami berkata kepada isteri, engkau haram ke atasku seperti haramnya belakang ibuku. Orang faham apa? Tak ada dah orang tak faham muka lain dah. Orang faham zihar ni. Jelas dan nyata. Atau bagiku haramnya belakang engkau sama seperti haramnya belakang ibuku. Itu perkataan dia jelas tu zihar tu. Jika suami melafazkan kata-kata ini bererti dia telah menziharkan isterinya. Sama ada dia berniat zihar atau tidak selagi dia masih waras serta memahami apa yang dikatakannya. Kalau dia masih waras dan tidak dipaksa. Kalaulah dia tu diletak, orang letak pistol nak tembak, tak senapai, kamu zihar isteri, contoh, tu tak jadi sebab dipaksa. Ini dengan kerelaan dia sedar waras. Jadi bila dia sebut macam tu, jadi lafaz ni lafaz zihar yang dia panggil sorih, nyata. Satu lagi lafaz kinayah. Kinayah ni makna kiasan. Dia berkias. Lafaz kinayah ini adalah lafaz yang boleh diandaikan sebagai zihar dan boleh juga diandaikan sebagai bukan zihar. Zihar pun orang dengar zihar ni. Orang ni dengar tidak zihar ni. Boleh diandaikan dua, zihar ataupun tidak. Contohnya suami berkata kepada isteri dia, bagiku engkau seperti ibu dan adik beradik perempuanku. Bagi aku engkau ni seperti ibu dan adik beradik perempuanku. Nak rayak lagu mana tu? Seandainya dia bermaksud zihar, dia niat tadi lafaz zihar, itu menjadi zihar. Lafaz dia tu, lafaz dia tidak sorih tu. Lafaz dia tu dia panggil berkias. Sekali lagi hamba sebut. Kalau kata dia sebut kepada isteri dia, dia kata bagiku engkau seperti ibu dan adik-beradik perempuanku. Sama ada ibu saja ke adik-beradik perempuan ke. Bagiku engkau ni seperti ibu dan adik-beradik perempuanku. Jadi kalau dia niat dengan zihar, jadi zihar. Tetapi jika dia bermaksud menyamakan isterinya dengan ibu dan adik-beradik perempuannya daripada sudut kemuliaan, mulia. Tidak batal tubuh tu, mulia. Dan penghormatan, jadi penghormatan. Dia panggil bakar orang baik-baik. Bakar raja-raja, bakar ni. Tak kira lah. Rajin buat kerja. Lafaz itu tidak menjadi zihar dan tidak dikenakan apa-apa hukuman. Faham kalau dia kinayah, tengok pada niat dia dah. Kalau dia niat dengan membawa maksud tu zihar, maka jadi zihar. Hukum hakam zihar. Hukum hakam zihar. Jika suami menuturkan lafaz zihar serta sorih atau kinayah, tetapi dia berniat zihar, iaitu suami menyamakan isterinya dengan mahramnya daripada segi haram mengahwininya, kita perlu melihat kepada dua keadaan yang berbeza yang berikut.
Jika suami mengucapkan lafaz talak dengan lafaz zihar, minta maaf mula. Jika suami mengucapkan lafaz talak, dia tolak dulu. Selepas lafaz zihar, dia tolak. Selepas lafaz zihar, dia zihar dululah, baru dia tolak. Hukum zihar tadi dimasukkan ke dalam hukum tolak. Zihar ni kecil, tolak tu besar. Jadi dia zihar dulu isteri dia, lepas tu dia tolak, maka tak kira hukum zihar tadi. Dengan itu lafaz zihar yang diucapkan tidak memberi apa-apa kesan, kerana lafaz tolak yang disebutkan kemudian telah menafsirkan maksud lafaz zihar. Jadi bila mari lafaz tolak, jadi zihar tadi kecil lah. Maka guna pakai lafaz tolak, zihar terbatal. Dengan itu hanya hukum tolak yang diambil kira kalau dia buat dua-dua. Jika lafaz zihar ni yang kedua, jika lafaz zihar tidak diikuti dengan lafaz tolak, mana zihar saja je, tidak sebut tolak, dan perkara yang memutuskan ikatan perkahwinan tidak berlaku. Tak ada kata membalik rumah makmu, bawa duduk mari sini, aku tak si tengok mukamu, tu dia panggil kinayah. Dengan niat tu, niat tolak dalam perut dia, dalam hati dia, jadi tolak. Ataupun aku tolak kamu, aku cerai kamu, aku pisahkan kamu daripada aku ni, duduk suku-suku. Itu niat lagu mana dia, sama ada soreh, lafaz tolak soreh ataupun kinayah. Dia dianggap menarik balik lafaz ziharnya dan telah menyanggahi apa yang diucapkan. Ini kerana tindakannya tidak berpisah dengan isterinya. Bila dia zihar, dia tidak cerah, sedangkan dia telah melafazkan zihar, dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan tindakannya menyamakan isterinya dengan mahramnya daripada segi haram mengahwininya. Jadi zihar-zihar ni sebab dia serupa ke isteri dia tu dengan mak dia yang dia haram kahwin. Ketika itu dia wajib membayar kafarah. Hukum kafarah ni ada dalam ayat yang kita belajar 1 hingga 4 ni. Dia wajib membayar kafarah dengan segera-segera. Dia kena tunaikan kafarah ni, denda ni, kafarah ni denda dengan qada segera. Kafarah zihar, kafarah zihar adalah mengikut tertib kemampuan seperti berikut. Yang pertama, tertib pertama kita belajar dah kemarin, cuma nak ulang balik. Yang pertama, membebaskan seorang hamba yang tidak mempunyai kecacatan. Ini detail lagi daripada ayat Quran tu. Ni ijma' ulama sebut ni, sepakat ulama. Membebaskan seorang hamba yang tidak mempunyai kecacatan. Tak ada cacat hamba ni. Bukan kata hamba lepas aksiden tak boleh buat kerja, kaki kecok sebelah, mata buta sebelah, dia pun ambil hamba ni merdeka. Nak ambil hamba lain merdeka saya boleh pakai molek lagi. Hak ni hak tak berapa boleh pakai dah. Kerja pun boleh kadang-kadang kabi-kabi hang kabi-kabi ni. Jadi dia pun nak merdeka hak cacat tak boleh. Sepertinya hilang salah satu anggota badan seperti kaki atau sakit yang berterusan. Jadi hamba-hamba yang cacat, yang ada masalah kesihatan dan sebagainya, tak boleh dia merdeka hamba ni untuk dijadikan kafarah yang pertama. Tak boleh. Dia kena ambil hamba-hamba yang sihat-sihat, yang tidak ada masalah. Tidak ada masalah dari sudut kesihatan ataupun kecacatan ataupun sakit. Kalau dia tidak mampu, jika tidak ada hamba, kalau tak ada hamba, lain ni tak ada hamba ni, jika tidak ada hamba sekarang ni, tetapi tidak ada hamba ni zaman ni, tetapi zaman ke depan kita tak tahu. Kalau berlakunya peperangan, maka kita tak tahu, takut berlaku peperangan dunia ke berapa, 3-4 ke, kita tak tahu. Bila mana perang, maka ada balik hamba. Perempuan-perempuan kaum musyrikin tadi boleh dijadikan hamba. Jika tidak ada hamba ni, kalau tak ada hamba seperti zaman kita sekarang ini,
atau suami tidak mampu membebaskan seorang hamba, dia nak beli hamba tak mampu, nak dapatkan hamba tak mampu, dia mesti berpuasa 2 bulan Islam secara berturut-turut. Bukan bulan orang putih, Masihi tak kira, nak bulan Islam 2 bulan berturut-turut. Kita belajar dah kemarin. Dan jika suami, ini yang ketiga, jika suami tidak mampu berpuasa atau tidak tahan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut disebabkan sakit atau terlalu tua, maka dia mesti memberi makan 60 orang miskin. Kemarin Ambo sebut kemarin, kira silap kemarin nak betul balik hari ni. Setiap orang miskin mendapat banyak mana untuk 60 orang miskin ni. Ambo kemarin silap bagi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila mana Nabi ni dengar masalah ni, Nabi rasa nak tolong Aus. Sebab bila dibagi kepada Aus apa yang Allah Ta'ala turunkan ayat ni, dicerita kepada Aus kena berdeka hamba, Aus tak mampu. Bila mana kena puasa 2 bulan berturut-turut, Aus kata dia tak mampu. Maka nak bagi 60 orang miskin ni makanan ni pun juga tak mampu. Maka akhir sekali Nabi kata tak apalah, Nabi kata ambil 16 ataupun 17 gatal gandum ni ambil bagi kepada Aus, biar Aus bagi kepada orang fakir miskin. Jadi bila kita tengok satu gantang Baghdadi, dia kira satu gantang Baghdadi sama dengan 3.0 kilogram. Jadi lebih kurang lah kalau 17 darat dengan 17 dia keluar 60 kilo lebih. Maka disebut dalam kitab ni kalau tuan-tuan nak buat rujukan, orang tanya ambil mana rujukan ni, fiqhul manhaji. Baik, kalau ikut dalam kitab ni, setiap orang miskin mendapat secupuk makanan asasi kawasan tersebut. Secupuk. Minta maaf, 1 cupuk tadi 33 poin ni, maknanya 3 poin ni tu darat dengan 17 gatal. Keluarlah bagi, bila kita bagi 16 gatal bagi dengan 60, maka bolehlah sorang-sorang tadi lebih kurangnya lebih kurangnya gram dia tak dapat tak sampai sekilo 675 gram. 675 mana sekilo bagi 2 tu tak boleh lagi, tak cukup lagi. Mana 975 gram, bukan kilogram, gram. Ada setengah kitab sebut 650 gram. Ada setengah kitab sebut ambil 700 gram. Nak selamat ambil 700 gram. Tapi kalau 650 pun memandai dah, 675 gram memandai dah. Untuk dia panggil secupuk tu, gram tu kalau 1 cupuk sama dengan 675 gram makanan asasi kawasan tersebut. Jadi daratlah 975 gram darat dengan 60. Untuk 60 orang miskin ni kita kena bagilah hak mana telah menziharkan isteri dia. Kalau dia sudah bayar, dia panggil kafarah ni, barulah dia boleh bersama isteri. Kalau tidak dia tak boleh bersama, hukumnya adalah haram. Tu dia panggil denda dia tu. Jadi kena beringat-ingat. Dalil kafarah mengikut tertib tadi kita belajar dah. Dalil dia tadi, kafarah zihar perlu dilakukan segera. Suami dituntut membayar kafarah zihar dengan segera. Maksudnya dia tidak boleh bersetubuh dengan isterinya sehingga menyempurnakan salah satu daripada 3 kafarah yang kita sebutkan di atas tadi. Jika dia menyetubuhi isterinya sebelum membayar kafarah, dia telah melakukan maksiat. Maksiat jadi tu.
Sepatutnya isteri dengan suami ni tak ada lah maksiat. Sebab suami dengan isteri. Tetapi oleh kerana tertahannya jadinya maksiat sebab apa? Sebab dia lafaz, suami lafazkan perkataan zihar tadi. Dan kafarah tetap diwajibkan walaupun dia tidur dengan bini dia. Dia dah setubuh dengan bini dia. Dia sedang melakukan maksiat. Maksiat ni berdosa lah. Dan tidak gugur hukum tadi. Bukan kata kita tidur dah dengan bini, bila tidur dah tak payah dah denda. Denda masih kena sehingga menyempurnakan dengan isterinya, sehingga menyempurnakan salah satu daripada 3 kafarah yang kita sebutkan. Semula jika dia menyambutubuhi isterinya sebelum membayar kafarah, dia telah melakukan maksiat dan kafarah tetap diwajibkan. Bersetubuh sebelum membayar kafarah zihar adalah haram berdasarkan firman Allah SWT, min qabli ayyatamassa. Itu ayat dia yang kita belajar dah, surah Al-Mujadalah ayat 3 tu. Dalam sebuah hadis disebut, ni nak berhabis ni, kira tak ada dah ni. Dalam sebuah hadis disebut seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menziharkan isterinya, kemudian menyetubuhinya. Beliau berkata, wahai Rasulullah, dia ziharkan isteri dia, lepas tu dia setubuhkan isteri dia. Wahai Rasulullah, aku telah menziharkan isteriku, kemudian aku menyetubuhinya sebelum aku membayar kafarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah yang menyebabkan engkau melakukan perkara itu? Semoga kamu dirahmati oleh Allah. Beliau menjawab, aku melihat gelang kakinya di bawah cahaya bulan. Tengok gelang kaki. Baginda pun bersabda, janganlah kamu mendekati isterimu sehingga kamu melakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Jadi bila dia tengok gelang kaki bini dekat, dia gerai. Dia gerai dekat. Pakai jadi. Waktu Nabi tanya puca, warna boleh jadi begitu. Jadi tuan-tuan semua, jadi kita tahu dah maknanya denda zihar ni, bila dah melakukan zihar, maka denda dia itu adalah berat. Maka kita kena berhati-hati. Jadi dalam kitab fiqh ada bab zihar. Jadi dalilnya surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah ayat 1 hingga ayat 4 yang kita belajar. Baik, kita ada masa lagi ni. Okey, terus habis cerita tu. Sekarang ni ada soalan nak tanya? Tak ada. Baik. Hamba rasa jelas dah tu. Sebab ada permintaan daripada sahabat-sahabat kita ahli Jumaat yang minta hamba huraikan masalah zihar ni biar detail sikit. Jadi pada pagi ni tu hamba ambil masa untuk detailkan cerita dia tu, lebih kurangnya agak-agak kita faham lah. Baik, kita lihat pula insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-5 surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabun muhin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang batasan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, mereka itu mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka itu mendapat kehinaan. Dan demi sesungguhnya kami telah menurunkan beberapa bukti yang jelas, dan bagi orang-orang yang kufur itu siksa yang menghinakan. Jadi tuan-tuan semua, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini
Ayat ni ayat yang kelima ni, ayat ni ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah ni semasa berlakunya perang Ahzab. Semasa berlakunya peperangan Ahzab. Bila berlaku peperangan Ahzab yang membuat perikatan. Jadi semasa berlaku perang Ahzab yang membuat peringatan. Jadi perikatan. Jadi orang kafir Mekah ni dia buat satu ikatan perjanjian setia dengan parti kabilah Arab. Orang kafir Mekah ni. Dan juga dia buat sepakatan janji setia dengan kaum Yahudi untuk perang Nabi. Untuk perang Nabi. Siapa dia ni? Ni kafir Mekah. Kafir Mekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bila mana Allah SWT waktu ayat ni dia panggil ayat-ayat. Bila ayat ni turun, maka ini sebagai dia panggil ayat-ayat yang menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang panggil ayat tenang kepada Nabi dan juga kaum muslimin bahawa perikatan parti musuh pasti Allah Taala tewas, dipecah belahkan dan dihina oleh Allah Taala, dan benar mereka sudah pun tewas dalam peperangan Ahzab. Dalam peperangan Ahzab bila perang memang kalah. Jadi menang kaum muslimin. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni sebagai dia panggil ayat penghibur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ayat yang ke-6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang telah mereka kerjakan. Allah Taala bila bangun akhirat esok, Allah Taala bangkit semua manusia. Bila Allah Taala hidup semua manusia, maka fayunabbi'uhum bima amilu, maka Allah Taala khabarkan, tunjuk balik apa yang telah mereka usahakan. Ahsahullah wa nasuh. Dan Allah SWT sudah pun mengira, mencatat perkataan-perkataan yang mereka musyawarahkan, bincangkan. Dan tetapi wa nasuhu, tetapi mereka tak ingat dah. Cerita ni cerita lama. Cerita duk atas muka dunia. Duk buat dosa, duk lawan Allah Ta'ala, duk lawan Nabi. Cerita-cerita lama dah. Macam kita lah tuan-tuan semua. Kita ni ada salah, ada silap, ada dosa lama dah tinggal. Tak ingat dah. Dia ingat kau tak ada. Tak ingat dah dosa apa buat dulu. Maka sebab itulah tuan-tuan semua, kita ni kena ada sentiasa istighfar, sentiasa taubat pada Allah SWT di atas segala dosa-dosa yang kita buat. Kita takut ada dosa-dosa yang kita tidak minta taubat pada Allah Ta'ala, tetapi ianya masih dikira berdosa. Allah Ta'ala tidak ampun. Jadi kita tak tahu hak mana sudah diampun, hak mana belum lagi diampun. Maka kena banyak semaya sunat taubat kita ni, berdoa pada Allah Ta'ala, istighfar banyak-banyak. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah dan Allah Maha menyaksi di atas segala di atas segala sesuatu. Itu di antara ayat yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ni dia ada cerita juga. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر
أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Tiadakah engkau perhatikan, alam tara, tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad, bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah tahu semua. Tidak ada perbicaraan rahsia di antara tiga orang. Tiga orang duk cara, duk kacak, bisik, becek. Melainkan dialah Allah yang keempatnya. Kalau tiga orang duk becek, jadi dia tak khabar. Ada lagi seorang duduk ada sekali, duduk dengar, iaitu yang keempatnya Allah. Dan tidak pula 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Kalau 5 orang duduk becek, duduk mesyuarat, ada lagi Allah Ta'ala duduk ada sekali. Jadi Allah yang keenam. Dan tidak kurang daripada itu dan tidak pula lebih, melainkan dia ada menyertai di mana sahaja mereka berada. Gimana pun, kok dalam rok mana, dalam jabat mana pun, bila musyarat becek, Allah SWT sentiasa ada bersama. Kemudian dia akan memberitahukan pada hari kiamat apa yang mereka kerjakan dahulu. Jadi akhirat, nanti hari akhirat esok, Allah Ta'ala waktu balik becek, kita duduk becek. Kalau kita becek itu benda baik, Alhamdulillah, tak malu ke orang. Tapi kalau becek itu benda tak molek, mereka malu habislah. Orang ramai duk tengok semua akhirat. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi dia panggil najwa. Najwa ni makna perbincangan. Jadi kita akan lihat, dia ada cerita, tetapi kita kena baca dulu. Kita kena baca dulu ayat yang ke-8. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang telah dilarang mengadakan perbicaraan rahsia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan perbicaraan rahsia itu untuk berbuat dosa, permusuhan dan derhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu, bukan memberi salam seperti yang Allah mengucapkan kepadamu. Mari jumpa Nabi, bila mari jumpa Nabi, nampak bui saleh, tapi tidak bagi saleh sebagaimana Allah Ta'ala bagi saleh. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyeksa kita disebabkan apa yang telah kita katakan itu. Tak ada pun Allah seksa puak-puak kita, tak ada mari bala pun atas kepala, tak ada. Allah tak buat apa-apa pada kita. Cukuplah bagi mereka neraka Jahannam yang akan mereka masuki, maka neraka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah Ta'ala kata tak apa, tak ada masalah. Allah Ta'ala lock dulu, biar akhirat masuk dalam neraka Jahannam. Hasbuhum Jahannam yaslaunaha fabisal masir. Baik, kita tengok dulu cerita sikit. Adalah diriwayatkan bahawasanya orang-orang Yahudi, apabila salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi melintas di hadapan, mereka sama-sama duduk, mereka mengadakan perbicaraan rahsia sesama mereka. Duduk becek, tengok orang Islam ni, cerita orang Yahudi. Bila nampak orang Islam, mereka pun berbisik-bisik sambil merenung dan menjeling-jeling, yang menyebabkan orang mukmin tersebut menyangka mereka berpakat jahat atau hendak membunuhnya, sehingga dia takut dan tidak mahu lagi untuk pergi melintasi di hadapan mereka. Jadi nampak bisik, jeling-jeling, kau nak katak kita,
Ni orang Yahudi dia buat begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegah orang-orang Yahudi jangan mengadakan perbicaraan rahsia seperti itu, jangan berbisik. Nabi nasihat kepada Yahudi jangan dia buat begitu. Akan tetapi mereka tidak menghentikannya. Tak heran. Nabi royak dah nasihat. Malahan kemudian kembali mengerjakan larangan itu dengan mengadakan perbicaraan rahsia. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Jadi ayat ini Allah Ta'ala turunkan kena beringat demo musyarak, demo becek tu nak buat maksiat, nak buat apa, Allah Ta'ala ada yang keenamnya. Kalau demo 4, Allah Ta'ala yang kelima. Kena beringat. Kata Al-Qurtubi, ayat ini diturunkan untuk ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Ni ayat ni dituju kepada orang Yahudi dengan munafik. Mereka mengadakan perbicaraan rahsia sesama mereka. Di samping itu mereka merenung sambil menjeling-jeling kepada orang mukmin. Orang-orang mukmin mengadukan hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi melarang orang Yahudi dan orang munafik jangan mengadakan perbicaraan rahsia. Bolah duk kacik lagu tu. Tetapi mereka tidak menghentikan perbuatan tersebut, malahan kemudian kembali mengerjakan larangan itu. Tak heran Yahudi dengan munafik ni dia tak heran. Dia buat juga. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi. Bila kita lihat, dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu bukan dengan memberi salam seperti salam yang Allah ucapkan kepadamu. Tadi tu ayat tadi. Jadi dalam hubungan ini Al-Bukhari, Muslim dan lain-lainnya telah meriwayatkan daripada Aisyah yang berkata bahawasanya beberapa orang Yahudi telah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil-sambil berkata, orang Yahudi mari jumpa Nabi. Bila mari jumpa Nabi, dia bagi salam pada Nabi. Orang Yahudi ni mari bagi salam pada Nabi. Dia kata apa? Kita jangan buat gini. Jangan buat gini. Sama-sama kita jangan buat gini. Apa dia salam dia bagi pada Nabi? Dia panggil Assam. Bukan Assalam ni. Kita ni bagi salam ni Assalamualaikum. Tu bagi salam. Tapi Yahudi ni mari jumpa Nabi, dia bagi salamnya Assam, tak ada lam, bukan salam. Assam alaika ya Abul Qasim. Assam alaika ya Abul Qasim. Assam alaik. Artinya mau ataupun celaka ke atasmu wahai bapa Al-Qasim, gelaran kepada Nabi. Mari Yahudi mari bagi salam kepada Nabi, sebab Allah Ta'ala sebut dia bagi salam kepada Nabi ni bukan dengan cara Allah Ta'ala bagi salam kepada Nabi. Allah Ta'ala bagi salam kepada Nabi Assalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah sepatutnya. Tapi mari-mari Assam. Maka bila Nabi dengar orang Yahudi ni bagi salam kepada Nabi Assam alaika ya Abul Qasim, Nabi jawab apa? Nabi kata wa'alaikum, dan ke atas kamu. Kamu kata celaka ke atasku, aku jawab balik wa'alaikum. Nabi jawab gitu ya, wa'alaikum. Nabi kata wa'alaikum, dan makna dia apa dah? Dan atas kamu juga mau, dan di atas kamu juga celaka. Mari ayat kepada Nabi. Kalau kita bahasa Kelantan kat mapuh jilat cok. Jadi Nabi balas balik, mu pun serupa. Ke atas kamu pun sama, wa'alaikum. Bila begitu, ni Aisyah cerita ni. Bila Nabi jawab wa'alaikum, dan saya katanya Aisyah berkata, Aisyah duk ada sekali, Aisyah jawab wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam, jawabnya Aisyah. Wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Oh, marah Aisyah. Aisyah ni isteri Rasulullah. Aisyah kata apa? Atas kamu mau, celaka atas kamu. Allah melaknat kamu dan Allah murka kepada kamu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana maksudnya hai Aisyah? Nabi kata, hai Aisyah, Aisyah, berlembutlah engkau, jangan engkau berkasar dan bercakap-cakap yang buruk.
Jangan sabar, berlembut-lembut saja. Maka saya jawab, Aisyah kata, saya jawab, tidakkah Tuan Rasulullah dengar mereka itu mengucapkan asam? Nah, asam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, asami'ti ma aqulu? Aisyah, mau dengar ke aku sebut tadi? Wa'alaikum. Tidak aku sebut wa'alaikum. Wa'alaikum dan ke atas kamu mau. Allah telah memperkenankan doaku menimpa mereka, katanya Nabi. Allah Ta'ala telah memakbulkan doaku. Doa aku ni menimpa kepada mereka, sedang doa mereka yang mereka doa untuk aku tadi tidak diperkenankan oleh Allah untuk menimpaku. Allah Ta'ala tidak perkenan. Doa maut celaka tadi Allah Ta'ala tak bagi pada aku, tetapi bila aku sebut wa'alaikum, Allah dah makbul doaku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyeksa kita? Disebabkan apa yang kita katakan. Jadi tuan-tuan semua, jadi bila mana mereka duk rasa kita ni tak ada masalah, kita tak ada masalah pun, bila kita sebut benda-benda lafaz-lafaz yang mengutuk Nabi dan sebagainya, Muhammad ni, tak ada pun Allah buat turun bala kepada kita. Mereka ni mencabar, seolah-olah mencabar perkataannya dengan berkata, kalau Muhammad itu benar, kalau Muhammad itu benar-benar Nabi, mengapa kita tidak lekas-lekas diseksa, cepat-cepat diseksa oleh Allah? Disebabkan kata-kata makian dan meremehkan apa yang kita ucapkan. Sangkaan mereka itu, dia panggil mereka itu keliru, dan itu adalah menunjukkan kejahilan mereka, dan kata-kata mereka itu telah dibalas oleh Allah SWT dengan firman-Nya, hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Ayat ke-8 tadi dia panggil berakhir dengan fabi'sal masir. Hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Allah Ta'ala sebut, cukuplah bagi mereka neraka jahannam yang akan mereka masuki, maka neraka itulah seburuk tempat kembali. Jadi tuan-tuan semua, kita baca ini terakhirlah. Sudah tentu mereka diseksa dalam neraka jahannam, tempat yang buruk. Akan tetapi Allah SWT ni dia bersifat dengan sifat penyantun, menangguhkan seksa ke atas orang yang telah memaki Nabi, yang bermakna juga telah memaki Allah SWT. Maki Nabi, makilah Allah. Walaupun tak bunyi maki Allah, tapi bila maki Nabi itu Nabi Allah, maka serupa dengan maki Allah. Dalam hubungan ini ada sebuah hadis sahih menyebutkan maksud dia, tidak seorang pun yang lebih sabar disakiti daripada Allah. Kalau ada orang-orang menyekutukan bahawa Allah itu beristeri dan beranak, namun Allah berikan juga kepada mereka afiat dan rezeki. Nak banding manusia ada sifat penyabar, tak boleh lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni maha sabar, penyabarnya Allah Ta'ala. Royaklah kerana pada Allah, maki Allah Ta'ala, kutuk Allah, kata Allah ada anak, Allah ada isteri, macam-macam lah, duduk fitnah, duduk maki, duduk kutuk Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala masih lagi beri rezeki dan juga afiat kepada orang yang menghina, buat kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Tujuan Allah Ta'ala menurunkan ayat ini ialah untuk memberi malu dan membuka tembelang serta rahsia buruk orang-orang Yahudi dan munafik. Jadi Allah Ta'ala buat tubik cerita ni supaya biar pecah tembelang dia, biar orang tahu belaka. Allah Ta'ala memalukan mereka. Di samping memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun tujuan melambatkan seksa ke atas mereka di dunia ialah untuk menunjukkan kekaramatan Rasul, karamahnya Rasul, mulianya Rasul, bahawa Allah mengutuskannya adalah menjadi rahmat kepada seluruh alam. Allah Ta'ala bagi peluang kepada orang yang buat maksiat pada Allah SWT ni, supaya mereka ni bertaubat. Kalau tidak, mereka pun keturunan mereka.
Jadi tuan-tuan semua, maka begitulah lebih kurangnya Allah Ta'ala cerita dedahkan perangai-perangai buruk orang Yahudi dengan munafik ketika zaman Nabi dulu. Maka insya-Allah pada esok hari kita akan belajar pula berkaitan dengan ayat yang seterusnya, insya-Allah ayat yang ke-9 kita sambung esok. Jadi tuan-tuan semua, hamba rasa sekadar itu saja. Mudah-mudahan setiap ayat-ayat yang kita telah lalui ini biar kita faham, insya-Allah kita faham dan juga kita beriman dengan ayat-ayat Allah Ta'ala dan kita beramal. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.